Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa saya lagi, Kamal Zaman bin Omar. Kali ini saya akan membicarakan tentang sesuaikah anda jadi rent. Okay? Sebab tak semua orang jadi sesuai jadi rent, tetapi ramai yang sesuai jadi rent. Okay? Ada 8 elemen yang nak bincangkan pasal sesuai atau tidak jadi rent. Okay? Elemen pertama, secocok dengan jiwa anda. Suka berjumpa dengan semua jenis orang, question mark kat situ. Nombor 2, gemar berkongsi tentang cerita hartanah. Nombor 3, suka cara kerja yang fleksibel dan jadi bos pada masa yang sama, jadi kuli pada diri sendiri. Okay? Yang keempat, cabar diri sendiri dan berkenalan dengan semua golongan manusia. Yang kelima, suka bantu orang di luar sana. Okay? Kalau jawapan daripada 1 hingga 5 tadi, ya, semua ya, maksudnya anda sudah lepasi fasa awal untuk jadi rent berjaya. Tetapi sekiranya anda separuh ya je jawapan tadi, separuh mungkin 4-5 tidak, maksudnya anda mungkin kemungkinan besar tidak cocok dengan jiwa anda lah kerja rent ni. Okay? Kalau 5-5 tu semua ya, yes, boleh proceed untuk next. Okay, seterusnya pengurusan minat. Okay, elemen yang kedua, pengurusan minat. Nombor 1, tanya diri sendiri, adakah anda berminat kerja sebagai rent? Okay, kita boleh tahu sebab kita tanya diri sendiri, kita minat ke tak minat kerja ni. Nombor 2, ada setengah orang pada awalnya tak minat kerja sebagai rent, tetapi berminat akhirnya. Mungkin ada faktor dalaman yang kita pun tak tahu. Okay, untuk kita judge minat atau tak minat, kena teliti faktor dalaman dan luaran. Latar belakang ekonomi keluarga pun faktor utama juga. Kalau anda berminat dan sanggup beri 100% komitmen, tak mustahil kita akan jadi rent terbaik dan buat duit dengan banyak. Okay? Tapi jika sebaliknya, maksud saya tadi, okay, kadang-kadang minat tadi, orang tu tak minat sebab dia pun tak tahu sangat pasal kerja rent. Once dia dah start kerja rent, dia dapat duit, dia dapat kenal orang semua golongan masyarakat dia boleh jumpa. Daripada situ dia dapat minat. Okey juga macam tu kan. Okey. Pasal lagi minat ni kadang-kadang bergantung pada seseorang tadi. Faktor dalamannya, faktor luaran dia, kadang-kadang faktor ekonomi pun betul juga. Dia tak ada duit, dia dah kena duit access ke, meniaga lain sebelum ni pun tak berapa nak menjadi. Dia terpaksa cari duit tau. Dia bermula buat tu, mula-mula dengan cara sebab faktor ekonomi, lepas tu baru dia dapat minat. Ada juga. Okey. Elemen yang ketiga, pengurusan masa. Okey. Pengurusan masa terletak pada rent itu sendiri. Masa kerja untuk rent sepenuh masa cukup banyak. Ini betul. Ini nampak simple, tetapi inilah masalah-masalah rent yang full time itu utamanya. Dia ada banyak masa daripada pagi sampai petang. Okey. Kalau dia tak ada satu jadual khusus, schedule khusus, macam mana nak urus masa dia, pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, dia akan kelaut macam tu. Dia rasa boring, dia rasa tak ada kerja, tetapi tak tahu apa nak buat. Kat sini lah dia kena cari mentor-mentor, leader yang boleh beri tunjuk ajar nasihat untuk schedulekan dia punya jadual harian dia. Okay? Nombor 2, tentukan sendiri masa untuk bekerja. Kalau para ibu lepas uruskan anak-anak mereka, dah boleh buat kerja dah. Tiada alasan untuk mengelak dari buat kerja. Ya betul. Pagi uruskan anak, mandikan anak, semua. Bahan tidur boleh buat kerja. Ataupun hantar anak ke pusat asuhan, lepas tu dah boleh buat kerja dah. Okay? Sepatutnya jam 9 pagi hingga 5 petang dipenuhi dengan aktiviti berkaitan kerja rent. Kalau full time-nya orang, memang macam ni lah. Macam saya sendiri saya buat. Saya pagi lepas hantar anak sekolah semua, saya masuk office. Maksudnya, kalau walaupun kat rumah sekalipun, saya masuk office. Ibarat masuk office, kita buat kerja. Buat kerja sampai tengah hari sikit, kita tea time sikit, tengah hari, panggil Zohor, semua makan-makan. Petang sambung lagi. Pukul 5, kita punch out. Kita macam kita masuk office macam mana? Pagi punch in, petang punch out. Kalau hari-hari kita buat macam ni, 5 hari seminggu, satu hari kita tak kacau sebab satu hari tu kita ada reviewing, inspection bagai semua. InsyaAllah kita akan berjaya dalam bidang ni lah. Okay? Benda ni semua orang buat table termasuk saya. Buka A4, dia draftkan masing-masing macam mana cara nak buat jadual kerja tu. Okay? Elemen yang keempat, persaingan dalam perniagaan. Ni memang lumrah, tak dapat dinafikan. Begitu dengan bidang rent. Okay? Kita tak boleh lari tahu. Kalau kita lari, aku tak nak bersaing dengan orang, tak boleh sebab benda ni memang dia ada secara tak langsung. Okay? Nombor 2,
Rank yang bagus akan fokus agar dirinya masih relevan dalam bidang ini dan tidak ketinggalan berbanding pesaingnya. Rank yang bagus dia akan fokus dia buat je bagi dia relevan, bagi dia sesuai dengan bidang ni. Okay? Dan tak nak dia tertinggal pada kawan-kawan yang lain. Okay? Jadikan pesaing sebagai sahabat untuk kuatkan networking, bukannya sebagai musuh. Bisnes zaman sekarang ni tak sama bisnes zaman dulu. Dulu pesaing kita anggap dia sebagai musuh. Okay? Tak nak jumpa, tak nak kawan, tak nak tegur. Masa-masa kono-kono masih hebat. Sekarang tak boleh. Sekarang pesaing kita sama ada pesaing dalaman atau pesaing luaran. Pesaing dalaman maksud agensi sendiri, pesaing luaran tu maksudnya agensi luar. Kita tak boleh anggap mereka sebagai musuh tau. Kita anggap dia sahabat dan kita boleh bernetworking, bertukar-tukar listing, bertukar pendapat. Tu tak boleh anggap musuh. Kecuali orang tu memang nak musuh kita, lain cerita. Okay? Nombor 4, pesaing, close deal dan cemerlang. Kita sepatutnya positif dan berasa lebih semangat, bukannya rasa terjejas. Ini pun susah juga, masalah hati kan, hati dan perasaan. Tetapi kita cuba sebaik mungkin. Kalau kawan-kawan kita dalam satu agensi, kawan-kawan kita yang agensi luar, close deal, banyak menjual, cemerlang, dapat award sebagainya, kita positif tau. Kita macam mana kita rasa, aku nak macam dia jugalah, macam mana aku nak dapat tu. Kita cuba dan tu, tanyalah orang, tanya dia, tanya siapa-siapa yang berjaya. Macam mana nak dapat tu, bukan kata sakit hati kan. Benda baik kalau kita pandang negatif, akan negatif. Yes. Begitulah juga sebaliknya. Kita nampak, alah dia banyak jual, memanglah dia dah lama. Dia memanglah dia pandai semua. Tak boleh. Kita kena, dia boleh buat, aku patut boleh buat tau. Patut kita macam tu. Okay? Nombor 6, jangan biarkan mentaliti negatif menguasai diri. Sikap begini sikit banyak akan mengajukan kejayaan sebagai rank. Ya, betul. Sebab dah ramai rank-rank yang hilang daripada radar. Kerana macam ni lah antara sebab dia. Sebab dia negatif kan. Itu orang tu, orang ni semua. Orang tu salahkan agensi, salahkan leader, salahkan kawan-kawan dalam agensi, bagai semua. Lalu hilang macam tu je. Diri sendiri dia tak tengok. Okay. Elemen yang kelima, pengurusan cita-cita dan matlamat. Ini penting tahu. Kita manage kita punya cita-cita, matlamat kita untuk kita untuk kita teruskan kecemerlangan kita dalam bidang RAN. Okay. Setiap RAN ada matlamat dan cita-cita tersendiri. Okay. Mungkin pada awal join sebab nak keluar dari masalah keuangan, tetapi kemudian akan jadi seorang pelabur. Ini dah ramai sebenarnya berlaku macam ni. Kan dia masa dulu sebelum jadi RAN dia pun tak terfikir pun akan jadi pelabur tanah. Tapi once dia join ni RAN, commission pun agak lebat. Lepas itu dia nampak jalan lah. Lagipun banyak umur nak jual, dia yang tahu kan. Dia yang jumpa dengan owner bagai semua. Dia yang beli. Itulah. Masa awalnya memang dia tahu pun. Okay. Kena set target dan plan tindakan jelas, bukan sekadar pengikut. Ini setiap orang yang target masing-masing. Dan cara bertindak pun kena jelas. Kan? Bukan sekadar pengikut. Kita ikut orang ni, ikut je lah. Tapi kita ada cara kerja yang jelas. Ikut, tak apalah, ikut. Tak ke mana nanti tu tak lama macam ni. Okey? Tak apa plan tindakan, kemungkinan kita melencur dari sasaran awal, sasaran asal amat tinggi. Ni betul. Kan? Sebabnya kalau kita tak ada plan tindakan yang jelas tadi, kita tetap apa-apa ikut arus kan, macam ni hulu pagi, hulu petang, hilir umpamanya. Tak boleh, kita kena ada kita punya sendiri punya target lah. Kena ingat takkan sampai tua jadi rank. Especially rank yang umur 20 lebih, umur 30 dah jadi rank. Takkanlah 30 tahun jadi rank kan, tak mungkin kan. So apa kita punya alat tuju, kita boleh set sini. Tak tahu set, kena jumpa leader, jumpa dengan manajemen yang kita bernaung tu ke, apa kita punya tu kan. Tetapi bagi kawan yang umur dah lewat jadi rank, tu tak apa, yang terasa hati, yang tu sebab anda baru join, tak apa kan. Ni saya cakap dia rank yang ada join awal, tetapi jadi rank biasa saja kan. Okay. Elemen ke-6, pengurusan masalah dan penyelesaian. Okay. Semua manusia boleh dikatakan ada masalah kan. Cuma macam mana how to solve, macam mana menyelesaikan masalah itu bergantung pada individu itu sendiri. Okay. Tak kira kita berniaga ke, makan gaji ke, masalah kan ada. Okay. Malas buat aktiviti jualan. Ni kalau Ren ni malas buat aktiviti jualan pun satu hal jugalah. So kena buat jadual lah dan ikut jadual tadi. Kalau kita kerja dengan orang lain macam saya cerita tadi lah. Okay. Nombor 2, suka tangguh kerja. Ni masalah juga. Tak apalah, saya call besok lah, saya call besok petang lah, saya call besok malam, saya lusa lah. Itu tak boleh. Bertangguh call dan jumpa prospek. Bertangguh cari listing. Bertangguh advertise dan review listing. Ubah mentaliti dan cara hidup.
So, ni tak boleh. Kena ubah cara pemikiran kita, cara hidup kita. Tak boleh bertanggung-tanggung buat apa. Memang kita full time kan. Full time kita buat lah. Ada je nak kokor je lah. Kan? Part time pun sama tau. Jangan cakap aku part time tak kisah. Tak boleh. Siapa-siapa yang part time pun kena anggap benda ni sebagai full time punya kerja. Okay? Nombor 3, tak percaya pada diri sendiri. Pertikaikan apa yang dia buat. Orang luar kata semua iakan je. Ni tak boleh. Sendiri pun tak percaya. Betul ke aku ni? Betul ke aku jadi Rain? Aku macam tak percaya je. Apa macam ni? Lepas tu, orang luar cakap apa-apa kita ya saja. Ni tak boleh tau. Nombor 4, kurang daya tahan diri. Kena sidai, low reject, masalah konsen, kena maki, seumpamanya dah jadi down dah. Tak boleh. Ini kita kena tahan, kita kena tahu. Bisnes ni takkan, semua bisnes ni takkan 100% perfectnya. Mesti ada. Kalau kita viewing, ada masanya kita kena sidai ataupun kena tipu macam lebih kurang lah. Low reject, masalah konsen, kena maki, itu biasa. Anggaplah itu semua satu pelajaran untuk kita kan. Tapi kita teruskan takkanlah 10 viewing 10 kena sidai, tak mungkin. Takkan 10 closing semua reject, tak mungkin. Sebab benda kita pernah belajar kan. Takkan semua orang tipu kita pasal data-data kelaikan loan dia kan. Masalah konsen, takkanlah semua reject. Benda ni semua kena belajar lah. Okay. Elemen ke-7, random masalah. Masalah diri sendiri ni ialah perasaan masalah ni ada pada sendiri daripada luaran. Masalah diri sendiri ni nombor 1, perasaan malas lagi banyak daripada perasaan rajin. Kena terima hakikat lah ni. Ni tanya dalam hati masing-masing, betul tak dengan ni? Kalau kita rasa betul, kita tukarlah. Malas tu perasaan mungkin ada tapi kena positifkan. Tak boleh ni, aku jangan malas ni, aku nak makan, aku nak beli barang, anak-anak minta susu semua kan. So kena itulah. Nombor 2, up and down. Tidak konsisten, kenapa? Ni kadang-kadang hari ni okey, besok tak okey, lusa okey pula. Kenapa tak konsisten? Jawapan dia kat sini sebab kita ni buat hal kita. Tidak nak mendekati mereka-mereka yang berjaya. Kan? Tak nak mendekati dengan leader cari pun kita lari. Kan? Leader call tak jawab. WhatsApp pun tak reply. Baca tak reply. Itulah, up and down tu lah. Okay? Nombor 3, rasa serba kekurangan berbanding orang lain. Ni pun satu masalah juga. Sendiri punya fikir. Dia lemah lah, dia tak pandai. Aku tak tahulah kat sana, aku tak pandai. Aku tak boleh macam dia memang hebat. Apa sebab? Tak ada. Allah buat semua orang ni sama saja kan. Lebih kurang saja orang tu sendiri macam mana dia punya manage dia punya tu kan. Sebab setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan dia. Kita gunalah kelebihan kita tu untuk kita perform dalam bidang kita ceburi tadi. Okay? Nombor 4, negatif di atas kerjaan orang lain. Ni pun sama. Orang lain banyak menjual, orang lain dapat komisen lebih, kita pun sakit hati. Kita fikir bukan-bukan dia dah ada main jampi ke benda, kenapa banyak jual semua ni. Mesti ada tipu-tipu ni, goreng orang semua. Kenapa terfikir macam tu? Betul tak? Itu masalah kita tu. Melima cepat berpuas hati. Orang lain sebulan jual 4, 5, 6 biji, 8 biji. Kita jual sebiji dah puas hati dah. Lepas tu dah lah jual sebiji, low reject pula. Tu tak, that's why. Kena buat je benda, buat. Dah jual, dah masuk loan approve. Kerja bagi kat banker, bagi kat lawyer. Biar ada orang buat kan. Kita fokus pada sale baru. Okay? Yang keenam, cepat nak salahkan orang lain dari muhasabah diri sendiri. Ini satu hal lah. Itu saya cakap tadi lah. Leader salah, management salah, kawan-kawan dalam grup sendiri salah, kawan luar salah, semua salah. Sendiri punya tak nak muhasabah. Okay? 5 yang ke-8. Rent dah masalah, ni masalah luaran pula. Susah nak viewing. Tenant bermasalah. Ni kadang-kadang di luar kawalan kita kan. Kita cubalah sebaik mungkin cari alternatif. Apa yang boleh buat kan. Kalau susah nak viewing, mungkin kita masa inspection dan video dah siap semua dah kan. Video dah siap semua. Itu macam mana kita adjust lah. Kan tak boleh kita biar kita diselubungi masalah. Mana boleh kan. Hidup mesti diteruskan. Nombor 2, klien beli rumah tak dia beli. Ni biasalah, takkan nak paksa orang beli rumah kan. Dia pun beli beratus-ratus ribu. Takkanlah suka-suka tu kan. Dia ada dia punya consideration dia. Tapi yang penting kita buat klien yang genuine. Itu yang penting. Beli tak beli tu lain cerita. Tu Allah punya tu lah. Ada rezeki tak ke mana kan. Nombor 3, klien window shopping. Ni pun samalah. Kena filter lah bagi kita ni. Jangan kata dia rumah hari-hari tak rumah. Tengok tak beli tak ada. That's why kalau window shopping penat lah kita nanti. Okay, nombor 4, klien saingan agent. Ni maksudnya dah view dengan kita bagai semua, tiba-tiba dia pergi cari owner.
Ni masalah juga ni. Tapi kita kena ada satu inisiatif lah macam mana nak mencegah benda ni. Kan, untuk rasa viewing tu kita jangan biarkan dia dapat nombor owner ke bagai semua. Okay. Boleh klien book rumah tapi pinjaman tak lulus. Ni satu hal juga. Tapi tak apa, kita dah buat kerja dah. Kalau tak lepas juga, kita dah filter bagai semua. Anggaplah itu tak ada rezeki. Jangan kita tentang pula. Okay. Yang keenam, klien book rumah tapi pemilik naikkan harga rumah. Ni pun ada juga kat market. That's why masa kita semua buyer, kita ni cakap tahu rumah siap-siap. Harga sekian semua ke, pastikan owner setuju dengan harga yang ditawar. Yang kita tawar kat market tu, kita pastikan harga tu owner setuju dulu. Kat surat latikan tadi. Surat latikan untuk menjual sama, surat tu general kat SUI tak penting. Yang penting pastikan berapa owner nak jual, dia tulis kat situ. Kalau tidak, orang booking dia naik harga pula dah. Kan? Tapi sekiranya berlaku juga, apa nak buat kan? Tak ada rezeki lama dia kot. Kan? Yang ke-8, yang ke-7, klien book rumah, milik tak dijual. Ini pun ada isu juga. That's why masa kita ambil listing tu, pastikan owner tu, kenapa dia nak jual? Kita nak tanya dia. Dia terasa nak pakai duit ke? Ataupun dia test market ke? Kena check betul-betul. Kalau tidak, kerja kosong nanti kita. Yang ke-8, klien book rumah, pemilik bankrupt. Ni pun sama. Masa ambil listing tadi, kena sidik dengan owner. Kan? Kita jangan tanya, kenapa tuan bankrupt pula? Jangan tanya. Kita ada cara-cara dia untuk kita nak dapatkan info tu. Ni kena berkawan dengan orang lama lah, dengan senior-senior, dengan leader. InsyaAllah dapat benda ni kan. Okay, itu saja saya punya perbincangan ataupun saya punya persembahan untuk anda pastikan anda sesuai tak untuk jadi rent ni kan. Okay, itu saja. Subscribe, like dan share saya punya YouTube. Okay, terima kasih.